Jadi kalau tengok balik, kalau kita nak mengarang, kata Imam Suyuti, para masyayikh kata, nak tengok balik dengan 8 tu. Kalau tak ada salah satu 8 tu, kita dikira mencuri. Dia katakan ila surraqi aqrab. Dia dikira hampir kepada pencurian. Maksudnya dia seolah macam akhadtu min huna wa min hunak, wa qultu hadha ana. Saya tulis balik kerana sebab tu. Kerana maqasidut ta'lif ini ada 8 disebut oleh para ulama. Kalau kata kita tidak lakukan 8 tersebut, maka kita tidak dikira menulis sebenarnya. Kita dikira mencuri saja. ada 8 maqasidut ta'lif disebut. Disebut oleh sebahagian masyayikh, ala fa'laman anna at-ta'lifa sab'atun. Ini 7. Mereka kata ada 7 sebab kenapa perlu ditulis kitab. Apa dia? Likulli labibin fin nasihati qalisu. Minta maaf. Jadi setiap orang yang bijaksana, nasihat ni maka ikhlas saya sampaikan 7 sebab ni kalau nak tulis. Sebagai ulama tambah jadi 8. Apa dia salah satu daripada tujuan tulisan? Fasyarhun li ighlaqin wa tashihu muqtiin. Iaitu yang pertama, mensyarahkan tulisan yang susah. Salah satu tujuan menulis kitab adalah untuk mensyarahkan yang susah. Dan juga yang kedua, tashihu muqti, iaitu membetulkan yang salah. Kalau kitab tu dah salah, dia betulkan balik. Yang ketiga, wa ibda'u hibrin muqaddamin ghairi nakisi, iaitu melakukan tulisan yang tidak ditulis oleh orang sebelumnya. Dia buat tulisan yang orang tak pernah buat sebelum tu. Ini panggil ibda'. Ibda'u habrin. Muqaddamin ghairi nakisi. Dan ketiga, yang keempat, wa tartibu mansurin. Tartibu mansur maksudnya menyusun kembali yang tidak tersusun. Contohnya ada orang ni dia tulis kitab tapi dia tak susun dengan elok. Seperti zaman tadwin. Ulama zaman dulu tulis hadis tak tersusun ikut bab. Imam Bukhari datang susun balik ikut bab. Contoh macam tu. Ada tartib mansur. Wa jam'u mufarriqin, dan mengumpulkan yang berpecah-pecah. Contohnya kita nak tulis bab khitan sahaja. Ni adalah kitab hadis ni dan seumpama dengannya. Jadi kita kumpul satu kitab. Macam ni. Bab selawat ni banyak dalam hadis. Tempat-tempat saja. Jadi dikumpul tempat selawat saja. Dia panggil kalau kita di Mesir, di Azhar kita mengaji, dia panggil hadis maudhu'i dia panggil. Dia panggil hadis maudhu'i, bukan maudhu'. Hadis maudhu'i. Yang ada tajuk khusus. Jadi khusus ni bab dia apa? Bab tempat yang disunatkan selawat. Jadi dia bukan bincang selawat umum. Dia bincang tempat mana sunat selawat. Itu dia panggil jam'u mufarriqin. Yang keenam, taqsiru tatwil. Taqsiru tatwilin, yakni meringkaskan yang panjang-panjang. Kitab ada 10 jilid, diringkaskan jadi 3 jilid. Contoh. Itu dah jadi 6. Yang ketujuh apa dia? Wa tatmimu naqisin, dan menyempurnakan yang kurang. Kalau kita tengok kitab-kitab selawat ni, tempat-tempat sunat selawat ni, Ibnul Qayyim dia susun ada lebih kurang 30 tempat saja. Imam Qaidri tambah lagi 20 lagi. Jadi ada 55 tempat. Ada 55 tempat. Sebahagian lagi ulama seperti Al-Imam As-Sakhawi. As-Sakhawi dalam kitab Qaulul Badi' ada banyak juga tempat yang hampir lebih kurang sama ataupun lebih kurang 70 tempat. Hatta ketika makan lobak tu, lobak putih tu. Lobak putih pun sunat makan berselawat. Disunatkan berselawat waktu makan lobak putih. Ada dalam Imam Sakhawi, dalam Qaulul Badi'. Sebut. Saya tak sebut. Ada dalam Qaulul Badi'. Ada beberapa tempat lagi yang tak ada dalam ni, ada dalam Qaulul Badi' pula. Jadi masing-masing ada yang menyempurnakan yang kurang dan seumpama dengannya. Jadi ni saya dah tulis tadi syair sikit, tapi tak habis. Saya tulis syair tentang 8 ataupun 8 syarat ni. Tapi tak habislah. Duk fikir duduklah kereta tak turun lambat sikit tadi ni sebab baru tulis. Jadi siaplah baru berapa rangkap. Saya tulis ni. Dengarlah elok wahai saudara, ini pesanku buat semua. Ambil panduan jangan kau lupa. Peganglah erat janganlah alpa.
Menulis itu amanah berat. Menulis untuk mencari berkat, bukan sekadar menunjuk bakat. Punya tujuan, dengarlah cermat. Waris Paduka telah berpesan, menulis itu punya tujuan. 8 tujuan mereka sebutkan, diabai 1 kira curian. Satu tu. Sampai kat itu ya tulis. Bawah tu tak ada nak tulis. Ada 8. 8 tu saya akan sambung nanti. Nombor 8 ni ada sebahagian umat saya baca balik. Kita tengok balik sama tak dengan tu. Ini ada ditulis dalam bentuk yang lain oleh Abu Hayyan. Dan disebutkan yang pertama ikhtira' ma'dum. Maksudnya apa dia? Mengadakan yang tidak pernah ada. Itu nombor 2 kan? Nombor 3. Jam'u mutafarriq. Ada. Mengumpulkan yang terpecah. Baik, ada kan? Baik. Takmilu naqis. Menyempurnakan yang tidak sempurna. Ada. Tafsilu mujmal. Ada nombor 6. Maksudnya tafsilu mujmal maksudnya benda yang ijmal dipanjangkan, ditafsirkan, disyarahkan. Itu nombor 1. Itu ada. Yang ketiga, yang kelima, tahzibu mutawwal. Tahzibu mutawwal maksudnya apa dia? Diringkaskan yang panjang-panjang. Ada. Yang keenam, tartibu muqallab. Disusun kembali yang tidak tersusun. Yang keempat, ta'yinu muhmal. Ini tidak ada. Ditentukan, dita'yinkan benda yang muhmal. Dia lebih kurang sama macam tafsil mujmal. Sebab tu sebagian kata 7 dia. Yang ke-8, tabyinu khata', menjelaskan kesilapan. Ada. Jadi yang tak ada tu ta'yin muhmal. Jadi sebagian kata ta'yin muhmal ni sama saja macam dengan tafsilu mujmal. Sama lebih kurang. Tamam. Jadi ada 8 sebab tu. Jadi kalau tengok balik, kalau kita nak mengarang, kata Imam Suyuti, para masyayikh kata, nak tengok balik dengan 8 tu. Kalau tak ada salah satu 8 tu, kita dikira mencuri. Dia katakan ila surraqi aqra. Dia dikira hampir kepada pencurian. Maksudnya dia seolah macam akhadtu min huna wa min hunak, wa qultu hadha ana. Faham? Jadi ambil daripada sini, saya kata hadha ana. Hadha ta'lifi. Ditulis pula. Sebab tu kadang-kadang kita tak tulis, kita mengarang. Kita tulis, kita menyusun. Saya susun balik saja. Contohnya daripada kita ni, saya susun balik. Sekarang mengarang ni taklif. Taklif tu maksudnya menyusun lah. Ataupun kita sebut jam'u wa tertib. Susunan saja. Sebab tu masyayikh kadang-kadang kita tengok, dia akan guna bahasa yang paling beradab ni. Dia tak sebut dia menulis. Kerana dia bukan ikhtira' ma'dum. Contoh ikhtira' ma'dum itu contoh Imam Ghazali. Imam Ghazali buat Ihya Ulumuddin, ada ikhtira' ma'dum. Dan dalam tu ada semua. Sekali dengan tabyin al-qata'. Kadang ada kesilapan orang faham pada tasawuf, Imam Ghazali terangkan balik. Dan juga Imam Ghazali buat benda yang tak pernah dibuat oleh orang. Susunan balik Ihya Ulumuddin. Sebab tu dia tulis Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama. Tamam. Maksudnya ilmu agama dah nak mati pada waktu tu. Dia hidupkan balik. Macam mana nak hidupkan ilmu agama? Baca Ihya. Contoh. Dan menyusun balik dengan susunan yang tertib yang luar biasa seperti Sahih Bukhari. Contoh. Dan kemudian menjelaskan benda yang tidak jelas seperti tafsir Al-Quran yang dibuat oleh para mufassirin. Yang tu kesemua adalah tertib ataupun disebut dengan maqasidut ta'lif. Maqasidut ta'lif yang perlu diberi perhatian oleh orang-orang yang nak mengarang. Tamam. Jadi saya punya tulisan ni masuk bagaimana ni? Bagaimana ni? Saya rasa saya ni tak ada bagaimana aku tu. Halapan tu. Ya, taksir tatwil boleh jadi. Itu kira husnuzan pada Ustaz enggak lah. Tidak kira mencuri ni. Dia kata taksir tatwil. Ini kerana kitab ni panjang, jadi saya ringkaskan jadi kitab kecil. Jadi ada 55 tempat dalam ni yang disunatkan untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.